Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Macam tu ke? Muka korang tengah struggle untuk try ADMAT? Jangan sekabut-sekabut. Okey, tengok video cikgu dan cuba fahamkan. Dan nanti mesti awak boleh rasa, oh senangnya rupanya ADMAT ni. Kan. Okey, so kita akan pergi ke tajuk fungsi kuadratik yang mana cikgu tak faham sebenarnya kenapa most of the students rasa fungsi kuadratik ni susah. Okey, sedangkan sepatutnya subtopik ini, bab ini menjadi salah satu bab yang awak boleh score sebab dia very direct forward soalan dia. Okey, tak ada kebat mana pun, dan terutamanya kalau dia keluar yang berkait dengan penyempurnaan kuasa 2. Wish, lagi wala senang gila kot. Okey, so jom kita tengok contoh-contoh soalan yang pernah keluar sewaktu trial Selangor tahun lepas, iaitu tahun 2019. Okey, untuk kertas 1 selalunya lah cikgu perhati je kan. Fungsi kuadratik ni dia akan keluar 2 soalan. Persamaan kuadratik 2 soalan dan fungsi kuadratik ni pun 2 soalan. Tapi kita tak tahulah kalau dia ubah konsep pula tiba-tiba tahun ni, kan. Sempena PKP. Okey, so kita tengok soalan nombor 7 untuk set 1. Dia kata rajah 7 menunjukkan graf fungsi kuadratik fx. Okey, so ini adalah graf fungsi kuadratik. Ini adalah bentuk grafnya. Kita tengok kita ada titik 63. Ini adalah titik maksimum. So expectation kita, biasanya kalau fungsi kuadratik ni bila dia berbentuk sedih begini, nilai A dia akan negatif. Okey, and then dia ada satu titik yang mengenai paksi Y, okey, iaitu paksi fx lah dalam kes ni, iaitu titik sifar negatif 15. So apakah soalannya? Okey, soalannya cikgu naik ke atas sikit. Dia kata yang pertama, nyatakan persamaan paksi simetri lengkung itu. Ya Allah, senangnya soalan paksi simetri. Okey, siapa yang tak faham tentang paksi simetri ni? Okey, cikgu akan recap sedikit lah. Cikgu recap sedikit. Alang-alang kita baru nak start ni kan, ulang kaji untuk fungsi kuadratik. Okey, paksi simetri ni adalah suatu paksi yang mana ianya selari dengan paksi Y mengenai paksi X dan dia lalu pada titik maksimum. So apa yang awak perlu buat first kali bila awak jumpa perkataan paksi simetri, awak cari titik maksimum atau minimum. Dalam kes ni kita ada titik 63 sebagai titik maksimum. Kemudian awak ambil pembaris, letak pada titik berkenaan dalam keadaan selari dengan paksi Y. Ni paksi Y, paksi fx lah dalam kes gambar rajah kita ni. And then pembaris ni selari. Okey, kemudian awak gariskan putus-putus mengenai paksi X. Okey, titik yang kena ini, garisan yang awak hasilkan ini adalah garisan simetri. Dan selepas itu awak cuma perlu dapatkan persamaan untuk paksi ataupun untuk garisan ini. Okey, persamaan garisan inilah yang kita namakan sebagai persamaan paksi simetri. Garisan yang kita buat yang warna ungu ini adalah garisan simetri. Okey, garisan simetri, garisan yang mengenai titik maksimum ataupun minimum, yang mana garisan tu selari dengan paksi Y dan mengenai paksi X. Itu adalah garisan untuk paksi simetri. So persamaan ni sebenarnya senang aja. Awak just ambil X sama dengan ambil je koordinat X pada awak punya titik maksimum ataupun minimum. As simple as that. Okey, sebab dia selari kan dengan paksi Y. Bila dia selari dengan paksi Y, maksudnya dia dah tak ada koordinat Y. Dia hanya ada koordinat X sahaja. So apakah koordinat X dia? Yang mengenai pada paksi X, which is sama dengan koordinat pada titik maksimum ataupun minimum. So jawapan di bahagian sini, awak cuma terus jawab. Okey, X sama dengan 6. Langsung tak perlukan apa-apa jalan kerja. Okey, terus ambil sahaja nilai koordinat X pada titik maksimum. Itu adalah koordinat ataupun automatically persamaan paksi simetri. Okey, dan peruntukan markah pun memang satu aja pun dekat sini. Sebab dia terus direct forward punya soalan. Okey, kita pergi ke soalan B. Apakah soalan B? Soalan B dia kata, ungkapkan persamaan fungsi kuadratik seperti yang ditunjukkan di dalam graf dalam bentuk
fx sama dengan A X tambah B kuasa 2 tambah C dengan keadaan A, B, C ialah pemalar. Okay, one thing for sure, bila dia kata A, B, C ialah pemalar, means that A, B, C mestilah numbers, mesti nombor. Okay, bila dia kata benda tu pemalar, so dia mesti nombor. A mesti nombor, B pun mesti nombor, C pun mesti nombor. Okay, dan bentuk ini adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay, untuk kita recap, apakah bentuk general penyempurnaan kuasa 2? Kita ada fx sama dengan A dalam kurungan X tolak H kuasa 2 tambah K. Okey, dalam buku teks kita pakai H dan K. Kita tak pakai B dan C. Okey, itu je lah bezanya sebenarnya. Okey, lepas tu kalau lah awak tak ingat langsung ni persamaan penyempurnaan kuasa 2 ni, don't worries, awak boleh terus pakai sahaja bentuk yang dibagi. Cuma awak kena tahu mana awak nak masukkan titik maksimum. Okey, sebab titik maksimum dan titik minimum adalah nilai pemalar yang direct kita boleh dapat daripada penyempurnaan kuasa 2. Ya Allah, tersasul. Yang direct kita boleh dapat daripada penyempurnaan kuasa 2. Okey, jadi macam ni kita nak cipta persamaan ini berdasarkan maklumat yang kita ada. Tanpa contohnya perlu kita mengingat persamaan yang general yang ada dalam buku teks ni. Okey, perhatikan dia punya titik maksimum 63. Okey, kita salin balik titik maksimum dia dekat sini untuk rujukan kita. Okey, iaitu 63. Kemudian kita salin bentuk persamaan dia semula. Fx sama dengan Ax tambah B kuasa 2 tambah C. Okey, kalau awak nak tahu sebenarnya B dengan C ini adalah nilai titik maksimum ataupun titik minimum, koordinat dia. Okey, cuma kesilapan dekat sini adalah dia punya perangkap dia letak pada B. Okey, kalau ikut yang general negatif, tapi dekat sini positif. Yang confirm adalah C sebab C kekal sebagai positif. Bandingkan C dengan K. Okey, jadi bila kita baca titik maksimum sini, nilai ini, nilai X ini dia akan berada di sebelah X dan nilai Y akan forever alone. Okey, dia duduk bahagian C. So direct dekat sini kita tahu 3 di sini, 6 mungkin di sini. Okey, 6 mungkin di situ. Jadi macam mana kita nak confirmkan nilai sebenar untuk 6? 3 ni tak ada masalah, boleh terus masuk. Tapi untuk nilai 6, macam ni kita nak confirmkan semula. Okay, supaya tak tersalah simbolnya, awak boleh buat macam ni. X tambah B. Okay, awak tahu nilai dia mesti sifar. Okay, sebab ini adalah persamaan paksi simetri sebenarnya. So, rumusnya bila awak ada X tambah B, awak boleh dapat sifar. Sekarang ni awak masukkan X yang awak dah dapat tadi, iaitu 6. So, 6 tambah B sama dengan sifar. Daripada sini awak boleh cari nilai B. Iaitu awak bawa 6 ke kanan. So, awak dapat B sama dengan negatif 6. Okey, awak akan terus dapat B sama dengan negatif 6. So, kalau awak masukkan semula dalam persamaan, sekarang ni persamaan awak adalah Fx sama dengan A, okey, X tambah B. Ingat B kita mesti adalah nombor sebab dia adalah pemalar. Okey, so B negatif 6, sini tambah B, jadi kita akan prioritikan pada negatif. So sini akan jadi negatif 6 sebab tambah jumpa tolak, jadi tolak. Okey, kuasa 2 tambah C kita adalah 3. Okey, hampir siap. Tadi cikgu kata apa? A, B, C pemalar. Maksudnya A, B, C mesti nombor. B kita dah gantikan nombor, C kita dah gantikan nombor. Sekarang ni A. Macam mana kita nak tahu nilai A? Okey, tampak tak tadi kita punya persamaan kuadratik ni, kita punya graf, dia ada bagi satu titik lain. So, gunakan titik ini untuk cari nilai A. Ini adalah nilai paksi X. Ini adalah sepatutnya koordinat XY, tapi paksi kita Fx kan? So, ini adalah nilai Fx. So, kita masuk semula dalam persamaan kita yang hampir siap ni. Fx kita masukkan negatif 15. So, sini negatif 15 sama dengan A kita tak tahu. X kita masukkan sifar.
Okey, tolak 6 kuasa 2 tambah 3. So negatif 15 biar dulu kat kiri. Okey, A kekalkan, kosong tolak 6 dapat negatif 6. Kuasa 2 dapat 36 tambah 3. Okey, baru kita buka yang kurungan ni. Okey, baru kita buka yang kurungan tu. Kita akan dapat kat sini negatif 15 sama dengan 36A tambah 3. 3 ni boleh bawa ke kiri. So, dia akan jadi sini negatif 18. Sebab negatif 15, 3 bawa ke kiri jadi negatif 3. Negatif 15, negatif 3 dapat negatif 18. Sama dengan 36A. So, apakah nilai A? Bawa 36 ke sebelah. Maksudnya, awak kena bahagikan negatif 18 dengan 36. So, negatif 18 bahagi 36, awak dapat negatif 0.5. Tukar dalam pecahan, awak dapat negatif 1/2. So, negatif 1/2. Soalannya, kenapa nak tukar dalam pecahan, cikgu? Okey, sebab dalam bentuk persamaan kuadratik, jarang kita jumpa bentuk pecahan. Okey, selepas kita mengatasi masalah gatal, kita tulis jawapan yang terakhir ya, iaitu dah dapat A kan? Jadi masukkan nilai dia. So, Fx kita adalah, okay, kita tengok bentuk arm kita tadi. A ada kat depan. So, A kita negatif 1/2, jadi tulis. And then X tolak 6 kuasa 2 tambah 3. Barulah siap kita punya bentuk yang dia nak. Kan sama ni, kijeng. Okay. Sudah siap dekat sini. Jadi full mark kalau awak berjaya buat sampai ke yang terakhir ni, macam biasalah dekat sini automatik dapat 3 markah kalau betul. Okay, and then markah 2 markah sekiranya awak berjaya buat sampai awak berjaya sinilah. Awak determine nilai A. So sini 2 markah. And then 1 markah adalah bila awak dapat relatekan nilai koordinat untuk titik maksimum, masukkan dalam persamaan, and then gunakan koordinat yang pada paksi Y tadi tu, masukkan untuk cari A. Ini adalah B1. Okey. Baru nampak. Okey, so total markah untuk soalan nombor 7 ni adalah 4 markah. 1 markah yang di atas ini, kemudian 3 lagi markah untuk ungkapkan persamaan kuadratik dalam bentuk yang diingini. Okey, seterusnya kita tengok soalan di set yang sama, tapi kali ini soalan 8. Dan kalau perhatikan soalan 8 ni bentuknya lebih kepada penyelesaian masalah. Normally masa dalam kelas penyelesaian masalah adalah soalan yang kita selalu avoid. Sebab kita rasa susah dan kita tak nak berfikir. Tapi bila benda ni masuk dalam trial, so nak tak nak kena fikir. Okey, dan mostly kebanyakannya soalan penyelesaian masalah yang masuk dalam trial bukanlah sesusah yang awak jangka. Awak cuma takut sahaja pada soalan tu. Okey, jadi jangan biarkan soalan itu menghantui awak. Awak kena berani berdepan dengan dia, okey? So kita tengok soalan nombor 8. Dia kata sehelai kertas berwarna hitam berbentuk segi empat sama. Okey, ada hint kat sini. Bentuk segi empat sama, panjang sisi X cm. Panjang sisi dia X cm dan dia bentuk segi empat sama. Okey, so kita lukis sikit lah. Segi empat sama, kita tanda macam ni, menunjukkan dia punya sisi dia sama. And then sisi dia X cm. Alright. Okey, next. Sehelai kertas berwarna putih, okey, yang warna putih pula, berbentuk segi empat tepat, mempunyai lebar X dan panjang 3x tambah 3. Okey, so lagi satu segi empat tepat. Jadi kita lukis segi empat tepat. Dan kita nak label, kita tengok sini X, yang ni 3x tambah 3. So for sure 3x tambah 3 ni kawasan yang lebih panjang. Okey, jadi di sini kita letak 3x tambah 3. Di sini adalah X. Nampak tak kreatifnya pemikiran bila awak buat matematik ni. Okey, soalan yang seterusnya. Dia kata cari julat nilai X. Julat. Okey. Murid-muridku sekalian, bila jumpa julat, terus fikirkan dalam kepala kamu gambar rajah graf. Okey, graf simple je, graf sketch sahaja yang bentuknya macam ni. Sebab bila julat, normally dia nak tengok yang ni. Yang ni.
Yang ni. Sama ada dia duduk luar ke ataupun dia duduk dalam ke. Lepas tu kena bagilah dia punya nilai sini. Okey. Itu maksudnya bila soalan tu ada perkataan julat. Okey, and then julat nilai X jika jumlah luas kedua-dua helai kertas itu adalah lebih besar. So dia nak jumlah luas kedua-dua helai kertas, dia bagi syarat lebih besar daripada 1 tetapi kurang daripada 7. So yang ni sebenarnya kita boleh splitkan dua. Okey, tapi kita kena kira dulu jumlah luas. Okey, kita kira luas satu persatu, and then kita kira dia punya jumlah luas. Oh, ni cikgu salah label. Dia patut kena macam ni. Kita nak tunjukkan sisi dia tak sama Sisi dia dia punya lebar dia lain, panjang dia lain. Macam itulah. Okey, so kita kirakan luas untuk segi empat sama ni dulu. Luas segi empat sama ni senang je lah. X darab X. So X darab X, kita dapat X kuasa 2. Okey, luas segi empat tepat ni pula, dia punya luas kita dapat X mesti darab dengan 3X tambah 3. So X darab dalam kurungan 3X tambah 3. Yang ni biasanya kita akan tulis dia sebagai dalam kurungan X dalam kurungan 3X tambah 3. Okey, so selesaikan X darab 3X, awak akan dapat 3X kuasa 2. X darab 3, so kita akan dapat tambah 3X. Okey, dah siap dua-dua. Dia nak jumlah luas. So kita kiralah dia punya jumlah luas dulu. Okey, jumlah luas. Jadi kita tambahkan saja kedua-dua ni. X kuasa 2 untuk luas segi empat sama tambah 3X kuasa 2 tambah 3X untuk luas segi empat tepat. So yang ni kita akan dapat okey, X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2, ini akan jadi 4X kuasa 2, and then tambah 3X. Ini adalah jumlah luas. Okey, sekarang dia suruh cek julat dan dia bagi satu ni, dia kata julat dia yang ini jumlah luas dia lebih besar daripada 1. Okey, so yang first kita ada 4X kuasa 2 tambah 3X lebih besar daripada 1. Okey, then kita ada lagi satu, dia kata jumlah luas kurang daripada 7. Okey, so lagi satu kita punya adalah 4X kuasa 2 tambah 3 kurang daripada 7. Okey, so sekarang kita selesaikan dulu macam buat kuadratik yang biasa. So ini kita buat ke kiri, kita akan dapat kat sini 4X kuasa 2 tambah 3X tolak 1 lebih besar daripada sifar. Okey, dan kita pastikan dia dalam keadaan termudah, baru kita buat EQN untuk kita dapatkan X tolak di sini, X tolak di sini lebih besar daripada sifar. Okey, so kita akan buat ini dulu. Kita cek space sikit. Alright, so kita buat EQN double, triple sampai jumpa EQN, kemudian cari degree 2. So A kita adalah 4. So A kita masuk 4. B kita adalah 3. Dan C kita adalah negatif 1. So X kita yang pertama 0.25. Tapi sebab kita nak buat dalam bentuk X tolak, so tukarkan kepada pecahan. Kita dapat 1/4. So X kita yang pertama adalah 1/4. Okay, X kita yang kedua negatif 1. So X kita yang kedua adalah negatif 1. Jadi yang ni awak kena buat kena buat, make sure untuk memastikan awak tak lost apa-apa markah. So kita masukkan nilai X, ini positif tak ada masalah, masuk je terus. Okey, ini negatif dengan negatif akan jadi positif. Ni masuk nilai 1. Okey, so kita buat dia punya gambar rajah. Jangan ingat gambar rajah ni tak penting sebab gambar rajah ni ada markah. Dia akan tengok kalau betul awak bagi nilai julat dia tengok kat situ lah. Kalau betul lorikkan awak pada gambar rajah, dia akan ambil markah dekat gambar rajah tu. Gambar rajah tu memang definitely ada markah. Okey, so kita nak buat gambar rajah. Awak tengok sini lebih besar daripada. Bila lebih besar daripada, okey, maksudnya awak kena lorik dekat luar.
Ini lebih besar daripada, awak kena lorek dekat luar. Okey, kemudian kita kena tandakan kat sini lah. Okey, kita ada dua nilai X, 1/4 dengan negatif 1. So, negatif 1 akan duduk belah kiri. Kalau kita tengok pada paksi pun, bila sifar di tengah-tengah, negatif di kiri dan positif di kanan. So, negatif 1 duduk kiri, negatif 1. Belah kanan ada 1/4. Okey. And then, next. Ni nak siap ni, nak siap dah. Kejap lagi kita keluarkan jawapan last dia. Okey, so kita buat yang sini dulu. Kita buat yang sini. Macam tadi juga, kita bawa dia ke kiri. So, awak akan ada 4X kuasa 2 tambah 3X. Cikgu tertinggal 3X kat sini. Careless. So, 3X. So, 3X tolak 7. Lebih kecil daripada sifar. Okey, buat yang sama. Tekan EQN. Okey, tekan EQN. And then 4. Kita masukkan nilai A. Nilai B kita 3. Nilai C kita negatif 7. So, kita akan dapat X1 kita, ya Allah tak nampak, 1. X2 kita, yang ini kita tukar dalam bentuk pecahan. So, kita dapat negatif 7/4. Okey, so jangan lupa X minus lebih kecil daripada sifar. And then X1 kita tadi berapa? Tadi kita dapat X1 1. Okey, and then X2 kita negatif 7/4. Okey, so masuk sini. Yang ni masuk 1, yang ni negatif jumpa negatif, positif 7/4. Okey. Dan kita buat dalam bentuk graf juga. Okey, bila buat dalam bentuk graf, perhatikan ketaksamaan linear ini kurang daripada, bila kurang maksudnya duduk dalam. Okey, dia duduk dalam. And then kita label lah, negatif duduk belah kiri. So, sini negatif 7/4. And then di sini nilainya 1. Okey, dah siap sampai tahap ni. Barulah kita akan keluarkan jawapan yang terakhir. Okey, jawapan yang terakhir, kita keluar, kita start dari sini dulu. Kita punya X, tengok dia berada di luar. So, kita boleh kata belah sini adalah X lebih kecil daripada negatif 1. Kan? Lebih kecil daripada negatif 1. Sini pula adalah X lebih besar daripada 1/4. Kalau awak bagi macam ni, dia akan kira markah yang sama dengan graf, iaitu markah 2 markah saja sampai takat sini. Awak kena combinekan sampai dia jadi yang bentuk julat tau. Julat yang ada X kat tengah-tengah. So, macam mana awak nak combine? Awak ambil yang nombor negatif dulu, tulis. So, negatif 1. Negatif 1, tengok simbol dia lebih besar. So, tulis ni macam ni, sini X. Okey, kemudian salin je balik. X lebih besar daripada 1/4. Macam tu. Okey, macam tu. So, yang kat sini baru boleh dapat full mark. Tapi tengok sebelah pula. Sebelah kena betul. Okey, so kita tengok sebelah. Sebelah ni dia duduk dalam je. So, senang je. Terus ambil negatif 7/4. X kat dalam 1. Susah macam yang dulu. Okey, lepas tu tengok X ni, dia duduk belah lebih kanan daripada negatif 7/4. So, X ni lagi besar daripada negatif 7/4. Tapi kecil daripada 1. Okey. Jadi dekat sini, kalau awak jawab betul dua-dua ni, dan awak terus dapat 3 markah. Okey, lepas tu, kalau awak jawab dalam bentuk yang macam ni, kan? Dalam bentuk yang macam ni, and then ada graf. Okey, yang ni awak baru dapat 2 markah sahaja. Kalau let's say bawah ni salah lah kan. Lepas tu, markah yang pertama adalah bila awak split macam ni. Nampak tak? Awak asingkan macam ni, dia menunjukkan yang awak faham soalan tu apa, kehendak soalan tu. Awak digrandkan dengan 1 markah. Nampak tak penghargaan pada awak? Cikgu tu cakap dengan student cikgu, AdMath ni tak ada markah kosong. Okay, dia test ada markah. Tulis sikit je walaupun salah, tetap kita akan bagi 1 markah. Okay, sekarang kita terus ke set yang kedua. Okay, masih lagi soalan nombor 7. Kalau awak ingat tadi set 1 pun soalan 7. So, set 2 ni pun soalan 7 juga yang berkaitan dengan fungsi kuadratik. So, apa soalan dia? Dia kata dia beri graf fungsi, tapi kali ni tak ada gambar rajah graf fungsi. Dia bagi persamaan sahaja. Okay. Kemudian dia suruh ungkapkan dalam bentuk, nampak tak? Bentuk favorite. Maksudnya, bila awak dah selalu buat latihan fungsi kuadratik, benda ni memang orang kata, ya Allah, small the pieces je. Okay, sangat simple sebenarnya. Cikgu akan ajar awak cara yang paling senang awak boleh selesaikan bentuk penyempurnaan kuasa 2 ni. So, dia suruh ungkapkan fx dalam bentuk x tambah b kuasa 2 tambah c.
dengan keadaan B dan C ialah pemalar. Apa maksud pemalar tadi? Mesti nombor. B dengan C ni mesti diganti dengan nombor. Okey, X akan kekal X lah sebab X ni pun boleh ubah. Okey, so kita selesaikan itu dulu. Jom kita buat yang tu dulu. Okey, so apa bentuk general yang dia bagi? Dia bagi Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Okey, dia bagi ini bentuknya secara general lah, secara am. Okey, so apa yang kita nak buat? Kita tentukan A, B dan C. First A, mesti pastikan A. Ingat tak? A, B, C tu apa? Kan habis lupa. Okey, A ni yang depan X kuasa 2, nilai A. Yang depan X sahaja, nilai B. Yang tak ada X, nilai C. Okey, A kena pastikan nilai dia 1. Kalau dia ada nombor depan ni, contoh 2X kuasa 2, dan awak kena bahagi semua dengan 2. Okey, dan awak akan letakkan 2 tu sebagai faktor di luar. Itu kalau jumpa soalan dia nanti, cikgu tunjuklah cara dia. Okey, tapi kes kita ni soalan dia bagi A dia 1. So, simple sangat sebab sindu markah je. Okey, so ambil yang B. Awak dah kena pasti A dan make sure, oh dah memang 1 nilai dia, tak ada masalah. Ambil nilai B, buat keluar. Buat keluar, catat kat tepi. B sama dengan 3. So, kenapa cikgu nak buat keluar? Sebab awak kena buat sesuatu dengan B ni. Iaitu, awak kena bahagikan dia 2 dan awak kena kuasa 2 kan dia. Okey. So, bila bahagi 2, 3 bahagi 2 kan tak boleh nak selesai kan. Dia masih lagi akan dapat 3/2 sebab tu dah dalam bentuk termudah. Dan bila dikuasa 2 kan, awak akan dapat 9/4. 3 kuasa 2, 9. 2 kuasa 2 dapat 4. Dan letak positif, negatif dekat depan. Kejap lagi kita pakai. Okey, so kita buat sekarang. Dah nak siap dah ni pun. So kita buat Fx sama dengan, sekarang ni buat kurungan. Okey, buat kurungan and then masukkan yang ada X sahaja. Okey, so X kuasa 2 tambah 3X. Kemudian ambil nilai yang positif. Positif 9/4. Tutup kurungan. Salin balik yang tak ada X ni. Tolak 4, kawankan dia dengan yang negatif, iaitu negatif 9/4. 9/4 ni kan ada positif dengan negatif kan. Positif gainkan dengan X, yang negatif gainkan dengan yang tak ada X. Okey, kalau awak buat betul by this time betul ke cikgu? Kalau awak betul pada takat ini, okey, at this moment awak betul, kalau awak tekan EQN, awak akan dapat satu je nilai X untuk yang dalam kurungan. Okey, so kita akan check. Okey, kita akan check. Kita masukkan nilai A dia 1, B dia 3, C dia 9/4. C, awak hanya dapat satu saja nilai X. Awak tak ada X1, tak ada X2. Maksudnya, apa yang awak dah buat ni betul setakat ni. So, tukarlah dalam bentuk pecahan. Dapat negatif 3/2. Jadi, apa yang awak perlu buat sekarang dengan negatif 3/2 ini adalah, okey, dalam kurungan ni, ingat tak masa kita buat EQN, kita akan keluarkan dalam bentuk X tolak, kan? Okey, sekarang ni kita buat yang sama, X tolak, kita masukkan nilai 3/2, negatif sebab ada negatif kat depan. So, sini akan jadi positif 3/2 and then kuasa 2 kan? Kuasa 2 kan? And then tolak. Okey, selesaikan belakang ni. Negatif 4. Nak selesaikan kena reset dulu Okey, then kita ada negatif 4 tolak 9/4. So, kita dapat tukar dalam bentuk pecahan tak wajar, negatif 25/4. So, dapat negatif 25/4. Nampak tak? Okey, ni dah bentuk dia. Dah siap. Serius, dah siap. Sebab tu lah 2 markah je. Dah siap dah. Okey, so 2 markah dekat sini. Kalau awak berjaya selesaikan semua, awak direct dapat 2 markah, full marks. Kalau awak dapat selesaikan dalam ini saja, yang dalam ni je, betul, then awak akan dapat B1. Okey? Dah siap. See? Senang kan? B lagi senang. B lagi begini je. Serius. Sebab B ni, dua-dua benda ni kita boleh dapat direct kot daripada kita punya penyempurnaan kuasa 2. Apa yang B nak? Dia kata nak paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Cikgu dah kata dah tadi. Persamaan paksi simetri awak dapat dengan nilai yang di sebelah X. Caranya yang dalam kurungan ni, okey, awak ambil balik X tambah 3/2 and then awak equalkan je tu 0. Dan awak akan terus dapat nilai paksi simetri. Bawa je ke sebelah. Awak akan dapat X sama dengan negatif 3/2. Dah siap. Inilah dia persamaan paksi simetri awak. Kan betul cikgu kata?
Sebab itulah ini satu markah sahaja. Okey, lepas tu dia suruh keluarkan koordinat titik minimum. Ya Allah, ini lagi senang. Ini lagi senang. Senang gila. Okey, nak keluarkan titik minimum dia macam ni. Sebab tu soalan dia atas tu ada paksi simetri tau. Sebab awak akan pakai X dia ni. So, keluarkan X dia sebagai koordinat. Koma. Koordinat Y nak ambil mana? Ambil je yang duduk luar kurungan ni. Iaitu negatif 25/4. Ya Allah, dah siap. Dah siap. Nampak tak? Tak ada jalan kira langsung. Satu lagi markah. Okey? Simpelnya soalan. Ya Allah, tolonglah expertkan diri untuk penyempurnaan kuasa 2. Jalan kerja dia ringkas je. 2 jalan aja. Expertkan diri anda, kemudian kenyit mata je dapat 4 markah. Puyuh je cikgu kan. Nak gebar mentang-mentang lah je cikgu. Okey, kita tengok soalan last, iaitu nombor 8, set 2. Masih lagi penyelesaian masalah. So, jangan takut. Buat sikit-sikit. Lontaran peluru oleh seorang budak lelaki menghasilkan fungsi kuadratik Y sama dengan fx. Okey, tak apa. Jangan risau. Teruskan baca. Dengan Y ialah ketinggian peluru dan X ialah jarak mengufuk peluru tersebut. Dia beri bahawa fx sama dengan X tolak P kuasa 2 tambah Q. Okey, dengan keadaan lontaran maksimum peluru berkoordinat 33 dan lontaran itu akan berakhir pada koordinat 80. Okey, lontaran maksimum peluru. Sebenarnya benda ni awak tak payah lukis pun, awak akan terus dapat jawapan. Serius. Oh ya Allah, cikgu dah nampak dah ni. Tak sabar nak tulis. Okey, dia berakhir pada koordinat 8 sifar. And then dia suruh cari nilai A, P dan Q. A, P, Q. Pemalar. Dah tentulah nilai dan ada nombor. Okey. So, macam nak buat? Macam nak buat? Sekarang ni, awak salin balik. So, awak ada fx sama dengan Ax tolak P kuasa 2 tambah Q. And then, awak ada maksimum, titik maksimum awak adalah 3. Okey, awak tahu, bila kita ada persamaan general dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2, so, nilai yang berada dengan X dan nilai yang berada dengan Q, nilai yang berada dengan X dan yang berada di luar X, okey, itu automatik adalah dia punya titik maksimum dan minimum. Maksudnya kat sini, awak boleh kaitkan 3 ni dengan P dan 3 yang ni dengan Q. Memang macam tu. Itulah cara kita dapatkan tadi kan, maksimum dan minimum. Itulah cara kita dapat daripada penyempurnaan kuasa 2. Okey, so kita boleh terus keluarkan negatif P sama dengan 3. Jadi P adalah negatif 3. Q terus sama dengan 3. Ya Allah, dah siap dah. Dah nak siap. Terus dapat 2 jawapan. Cikgu nak tanda. Okey, terus dapat 2 jawapan. Sini dengan sini. Tapi nak dapat 3 markah full marks ni, awak kena selesaikan A. So, macam mana awak nak selesaikan A? Okey, macam mana awak nak selesaikan A? Nak selesaikan A, nampak tak dia ada koordinat X1? Ingat tak tadi masa mula-mula cikgu ajar? Kita pakai koordinat X1 tu untuk cari A. Okey, so kita ada fx sama dengan Ax. Okey, sekarang kita masukkan P. P kita adalah negatif 3. Negatif akan jadi positif. So, positif. Oh ya Allah, positif 3. Buat apa positif? P je nak tulis ni. Maksudnya positif 3. Sekejap Okey, so sini 3. Ya Allah, salah. Okey, and then 3. Lepas tu, tambah Q. Yang kuasa 2. Tambah Q kita adalah 3. So, tambah 3. Macam nak dapat A, masukkan koordinat 8, 0. Sini adalah dia punya X. Sini sepatutnya Y kan. Tapi dalam kes ni tak ada Y. Dia ada Fx. So, ini adalah dia punya Fx. So, kita masukkan. Fx kan sifar. A tak tahu. X kita adalah 8 tambah 3 kuasa 2 tambah 3. Allah, cikgu boleh terperasan satu benda. Cikgu tu salah. Dekat sini. Okey, so cikgu akan betulkan yang kat sini. Ui, my mistake. Salah. Okey. Kita tahu X tolak P sama dengan sifar untuk cari paksi simetri. And then, pada paksi simetri, selalunya kita akan ada koordinat untuk titik maksimum ataupun minimum. So, masukkan nilai 3 kat sini. 3 tolak P sama dengan sifar. Supposedly, P nya adalah 3 nilai dia sepatutnya.
Okay, cikgu silap kat sini awal, lepas tu tak rakam pula. Okay, X tolak P, yang ini yang di dalam ni adalah untuk cari paksi simetri. So kita belajar tadi X tolak P sama dengan sifar. And then di paksi simetri ni kita ada koordinat untuk titik maksimum ataupun minimum. So masukkan nilai X dia, gantikan X, so awak akan dapat P dia sama dengan 3. Okay, sebenarnya cikgu terkeliru sikit je sebab dia punya rumus asal dia adalah X tolak H. Yang tu cikgu tak perasan. H tu dah sama dengan P. So maksudnya 3 ni sebab koordinat, kalau awak ingat lah dalam konteks koordinat untuk titik maksimum dan minimum adalah H dan K. So H tu boleh direct ambil terus P. Maksudnya terus ambil P ni sebagai 3, bukannya negatif P ni sebagai 3. Itu maksudnya, tu kat situ yang kita silap So ini pembetulannya, Q betul lah. Okay, so kat sini sepatutnya ini adalah negatif. Okay, ini pun negatif. Okay, so kita sambung. Ya Allah, salah pula video last kan. Start tu dia nak cepat habis. Okay, A, and then 8 tolak 3 kita dapat 5 kuasa 2 tambah 3. 5 kuasa 2 adalah 25 darab A, jadi kita akan dapat 25A kat sini. Sini 25A. Okay, tambah 3 buat ke sebelah sebab kita nak A je kan. So sini negatif 3 sama dengan 25A. So apakah nilai A? Negatif 3 per 25. Sebab 25 kena buat sebelah kalau nak dapatkan A saja. So negatif 3 per 25 dah tak boleh selesai. Jadi ini adalah jawapan last awak. Okay, dapat 3 betul, barulah 3 markah. Kalau macam kes cikgu tadi tersilap dekat sini, ya Allah, so dia akan pergi ke B2. Dekat mana B2? B2 adalah dekat sini. Okay, bila awak betul cara awak masukkan dan awak dapat dia punya perkaitan antara koordinat yang dibagi dengan awak punya fungsi kuadratik ni. Okay, so kat sini adalah B2. Tapi biasanya dekat B2 ni dia akan jadi salah lah kan kalau awak dah salah P. Okay, so markah yang seterusnya adalah dekat B1. Tapi bila dekat tengah ni pun kita salah, makanya B1 pun kita tak dapat markah. So careful ya, jangan buat careless mistake macam cikgu buat tadi. Okay, so nilai P apabila di depannya negatif, maksudnya P ni boleh terus ambil koordinat X untuk titik maksimum ataupun minimum. Kalau depan ni positif, dan baru dia jadi negatif. Okay, tu je yang salah dia. Oh, please forgive me. Okay, so itu saja untuk video kali ni. So jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.